Spek ni kau. Oh. 2 3 spek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wala hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tamu-tamu kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah taufik daripada Allah. Iradat kudrat yang ada pada Allah membuatkan kita pada malam ni mampu lagi menyeduh udara Allah Subhanahu wa taala, mampu lagi menyawa. Ada orang kemarin menyawa molek-molek, hari ni tak boleh menyawa selok dah. Guru kita pun umur muda pada kita, tetapi kita alhamdulillah Allah taala masih beri peluang kepada kita untuk tupai di bumi dia. Maka peluang yang Allah Ta'ala beri ini tidak lain tidak bukan nak beramal bumi Tuhan saja-saja. Tidak lain tidak bukan supaya kalau kita ada salah lagi dengan Tuhan, dah kita cuk kelik dengan Tuhan. Ada lagi benda kurang, ada lagi benda hak kita tak taubat dengan Tuhan. Ada lagi benda-benda hak Tuhan minta dengan kita tak beri lagi. Hak tu kena cek semula. Berarti sayang kita, guru kita hak tak ada dah, berarti Tuhan kata habis dah cerita demo. Maka kita alhamdulillah, berarti kena puji Tuhan. Kalau Tuhan tarik senjuh nyawa kita pagi tadi, roti cana pun tak ada makan pagi tadi, selok kita. Semaya baik kita lagu mana, puasa kita, zakat kita, Tuhan kata bah berti semaya. Jadi kita Tuhan beri pas kemalan ni boleh nyawa lagi ni. Nah, ada orang daripada pagi pas ke sana ni tak sebut alhamdulillah. Tak sebut. Nikmat dok makan, nyawa makan nasi roti cana boleh telai pas butir, air pas gelas, tak ada lekat, tak ada apa dia, tak sebut alhamdulillah. Maka nikmat yang Allah Ta'ala beri itu kita kena bersyukur. Kerana bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri itu menyebabkan Allah Ta'ala jaga kita dalam nikmat tu. Mudah-mudahan kita akan kekal dalam nikmat tu sampai mati. Nah, jangan aja tidak bersyukur. Maka banyak nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Antara nikmat yang kita nampak lebih daripada orang lain sikit lah. Nikmat ni banyak kalau nak kira. Kita boleh mari balasah. Tak ramai orang boleh mari balasah. Maka nikmat boleh mari balasah. Ada orang tak rasa benda ni nikmat. Ada orang kata pitih tu nikmat. Berapa banyak orang Allah Ta'ala beri duit dan harta dan kekayaan. Tetapi Tuhan kata rumah aku tak usah jirik. Umur 60 tahun tak pernah jerit masjid Tuhan. Nah,
Tapi harta Allahu Rabbi. Tak tala alik Tuhan. Tuhan wi bukan gapo dia. Nak kereta boleh. Nak ga ni boleh. Tapi Tuhan kata rumah aku tak usah mari. Ada orang tak boleh mari. Ada orang kata, oh hamba ni kalau ada harta baru boleh mari masjid. Ada harta baru nak buat taat. Tak suruh buat lah. Ada harta baru boleh buat taat tu nipu berlaku. Kalulah syarat untuk buat taat itu harta nescaya hok duduk dalam masjid ni semua datuk menteri apa semua duduk dalam masjid. Tapi kita tengok hok sesak tu duduk atas balasah. Kau naik motor tak berapa nak hidup lah mana. Mampu kita lok kawan tu. Siapa juga balasah. Saya hok motor, hok naik kereta comel-comel, hok harga 100,000 tak boleh siapa balasah. Berarti tidak syarat nak buat taat Tuhan ni ada harta. Kedua ada orang buat alasan dengan Tuhan, hamba kalau hamba sihat hamba nak mari buat nak buat kebajikan. Tak juga. Bukan kata nak buat taat ini syarat dia sihat. Kita tengok kalulah kesihatan itu syarat nak buat taat. Nescaya hok duduk atas balasah ni hok tubuh gagah-gagah, hok main jing, hok si tubuh sifat hok gagah ni. Apa tengok atas balasah hok batuk pun ada. Hok eget kaki pun ada. Hok jalan gagah-gagah pun ada. Boleh mari balasah. Berarti bukan alasan sihat itu boleh buat taat Tuhan. Bolah buat dengan Tuhan. Ngatu email tak boleh nak jawab dah. Nah. Berarti kita akan apabila Tuhan tanya apa tak mari balasah. Apa tak mari semaya masjid. Apa tak mari dengan nadah orang mengaji, orang berapa, orang betul akidah, orang betul semaya. Apa tak mari? Senyap kelu kita tak boleh jawab depan Tuhan. Pas kita nak tunggu siapa tu? Ingat ni. Kita duk nyawa lu hidup lagi. Berarti kalau kita rasa salah kita buat cepat-cepat cuk kelik. Tak sedap malu dengan Tuhan. Tak ada istilah lewat dengan Tuhan. Sudah hamba jolo juga biar lagu tu. Tak apa, cuk kelik lalu dengan Tuhan. Nah. Jadi alhamdulillah Allah Taala pilih kita dalam seramai-ramai orang duduk di Baung Bayar. Baung Bayar kat sini. Kau panggil apa dia? Otokabi. Kapung Bayar. Kapung Bayar. Orang Kapung Bayar ni dalam seramai-ramai ni rasa bukan ni saja orang Kapung Bayar dah. Kalau hok ni saja rasa kalau mari belaka. Jadi orang Allah Taala pilih saja untuk mari rumah dia ni. Berarti kita ni pilih daripada seramai-ramai orang, beribu orang. Maka kita kena puji Tuhan. Ni nikmat ni. Kerana harta, nikmat harta tu kadang-kadang Allah Taala beri belaka kat orang kafir Tuhan beri. Orang lawan Tuhan Allah Taala beri. Hindu, orang hok lawan Allah Taala, Tuhan beri harta. Ni, hok batu kih ni, hok tiga lain ni. Mariapa ni gerengga makan nasi ni perut, makan nasi minyak. Tuhan tak. Rezeki tak tala alik Tuhan. Tu kau matlamat hidup kita, rezeki tu hak betul-betul hak kita. Bukan. Rezeki boleh mari balas. Hak tu rezeki kita orang Islam. Rezeki boleh buat taat Tuhan. Hak tu rezeki. Bukan rezeki makan. Ada orang tu fikir rezeki makan, harta, sehat tu dak. Orang Islam bukan fikir makan sehat tu, orang fikir boleh buat taat. Ada orang dengan boleh makan tak boleh buat taat dia. Ada orang tak boleh makan pula boleh buat taat tu. Jadi berjuru muka jernih sore-sore ni time puasa. Jadi berjuru pula. Apa kita time waktu tak puasa makan buka kat nak tak boleh mari balasah. Tapi time puasa time tak makan boleh mari balasah pula. Pelik kata rezeki sebenarnya orang mukmin duk cari ke apa dia? Ni rezeki taat Tuhan. Maka boleh mari masjid, boleh mari semaya, ini satu nikmat yang besar. Jadi malam ni orang mari minta ngambonya suruh minta kecek berasas siloh semaya ni mari kat mana. Kita boleh buat sani baru sangi semaya maghrib ni. Dia ada cerita dia. Bukan kabar-kabar beruk semaya dah Tak ada apa dia, tak tahu alik-alik jatuh dia ada cerita dia. Maka sempena boleh rejak ni mana-mana. Bukan kata di Malaysia, di seluruh dunia orang kecek benda lagu ni. Bukan kata benda ni saya Kelantan saja orang-orang pondok yang kecek Isra' Mi'raj ni. Orang tak kecek dah Jamilah ni. Ada. Jangan awak tak khabar cerita Isra' Mi'raj ni. Cerita ni seluruh dunia duduk kecek lah ni. Seperti kita lah ni mabuk kecek bak corona. Toyota Corolla apa tak tahu ni. Geger kepal. Tapi bak semaya tak sip kecek. Benda hak wajib, hak penting, tak penting lah mana. Hak benda hak tak ada kait dengan kita pun jadi penting pula. Manusia sentiasa disibukkan dengan isu-isu. Nak suruh kita lari daripada matlamat sebenar kita, bersihkan diri. Siapa matlamat kita ke Tuhan, kenal Allah Ta'ala boleh buat taat ke Tuhan. Tiba-tiba siapa tak semaya baik, siapa tak tahu alik-alik jatuh. Maka sejarah
Bab semaya ni panjang dah. Iaitu satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW. Pengurusi wi seja. Ambo tak nampak jalan. Rasa 2-3 lekok tak ada kata naik. Turun jauh jalan lagi. Naik pun tak ada lagi kalau seja ni. Nah, orang dulu baca Kifayatul Muhtah, Tok Syekh Daud baca tulis karang. Sebulan baca. Baru khatam. Baru faham asas siloh mari turun kata mana semaya ni. Tapi kalau nak berhabis dalam masa sejam, hamba terpaksa ambil poin-poin gitulah. Nah, biarlah tak apa, insya-Allah boleh faham secara rekah-rekah lagu tu. Padahlah sejam jadi dah hamba jarang tunggu masjid sejam. Setengah jam tu gelisah dah hamba. Hari ni pecah rekod kali hamba tunggu sejam ni. Tok pengerusi pun derah kata sejam royak agak 45 minit. Sodahlah katanya tarik ni kawan tu seloklah. Nah. Jadi semaya ini berlaku cerita dia banyak asas siloh. Banyak sangat perbahasa di dalam kitab-kitab mengenai asas siloh semaya ni. Maka berlakunya peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kefarduan sembahyang, iaitu ulama sepakat pada bulan Rejab. Tetapi tarikh dia tu bila? Ada kata 27 Rejab, ada kata 23 Rejab. Tak apalah, yang penting bulan Rejab. Maka molek memenang kita bulan Rejab ni kecek bab semaya. Dia mau kata puye, orang tu panggil puye dia ni. Puye main bola sepak, kecek bab bola sepak. Tiba-tiba kali ni kecek bab badminton. Orang tak layan. Kecek bab badminton puye pelik. Orang duk tengah kalut bab bola sepak, dia duk kecek bab badminton. Tak jadilah mana. Bukan kata salah kita kecek bab semaya. Tiap-tiap hari tak apa nak kecek bab semaya, tak apa. Tetapi kalau puya dia jadi naik sikit seh Rabbana kalau lagu mana tak tahu. Boleh Rejab kecek bab semaya, jadi masuk sikit. Nah, tu sahaja. Sebab tu ulama-ulama dia susun jadual. Dia tak kecek hak tolong dia cari. Boleh Syaban kecek bab gapo. Boleh Ramadan kecek bab gapo. Nah, boleh Rejab kecek gapo dia. Rabiul Awal boleh Maulud kecek bab gapo dia. Yado. Tak kecek benda tu jadi puas juga kita makan nasi jadi kau serabut. Nah, kalau beri nasi ayam tiap-tiap hari nasi ayam jadi mutuh juga. Nah, jadi dia kena tukar. Maka Rasulullah terima semayanya pada bulan Rejab. Pada bulan Rejab, ini ada pendapat kata 27 Rejab, ada kata 23 Rejab. Iaitu setahun sebelum Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Lebih kuranglah, ada riwayat kata 3 tahun. Hak suhunya kata setahun daripada hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Kerana apa? Kerananya banyak sebab. Ulama-ulama menyebutkan sebabnya antaranya setahun sebelum, yakni 2 tahun sebelum daripada Rasulullah berhijrah, Rasulullah mengalami satu peristiwa yang sangat sedih, iaitu kematian 2 orang, pak saudara Rasulullah dengan isteri Rasulullah. Maka tahun kematian 2 orang ni maka dipanggil Amul Huzun, dipanggil tahun kesedihan. Iaitu ketika usia Rasulullah dalam lebih kurang 50 lah, umur dia 50. Maka meninggallah isteri dia yang banyak mengorbankan harta. Bukan kata harta, jiwa raga. Bahkan dialah yang mengandung ke anak-anak Nabi. Ni orang daripada hasil duduk dengan Rasulullah, maka itulah Sayyidina Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Hak ni orang banyak jasa sungguh kepada Islam. Tak tahulah dia. Akhir sekali apabila dia nak meninggal, habis harta. Dia ni jutawan, wanita yang paling kaya di kota Mekah. Nikah dengan Rasulullah. Boleh kata nak tahu harta kekayaan dia banyak cuma mana, boleh kata semua di Mekah tu rumah-rumah orang semua pernah berhutang dengan dia belaka. Boleh kata dia mau nego, pinjam piti hamba belaka. Hak ni nego, pinjam piti hamba belaka. Nak kata kaya tak kaya dia, boleh kata semua orang Mekah pergi berhutang dengan dia belaka. Maka jadilah hartawan dia, orang kaya sungguh. Tetapi apabila nikah dengan Rasulullah, apa dia buat? Cari harta semakin banyak. Dia wui kepada Rasulullah, tak tinggal wala suria. Tengok. Kita 10 riyal ketan nak ikut masjid. Ketan. Nyetok seteruk tiba-tiba tu bi ailiu blalalalalalala. Nak wui 10 riyal ikut masjid. Orang tak minta 100 lagi, kalau 100 pakai seteruk dua-dua, laki bini seteruk. Kalau 10 riyal baru sebelah kaki. Beratlah kita. Sayyidina Khadijah apabila dia menikah dengan Rasulullah, dia wui jiwa raga habis semua. Sehingga kita tinggal rumah sebutir tempat dia duduk dengan Rasulullah, adalah kedai-kedai sikit depan. Kalau kita agak sambung dengan rumah ada kedai sikit, duduk dengan Rasulullah. Anak-anak pun duduk lagu tu. Harta habis. Apabila dekat dengan dia meninggal atas paha Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kata, ya Islam lah.
Dia kata, ya Rasulullah, kita mula-mula nikah dulu, hamba ni kaya. Lepas pada nikah dengan demo, hamba wi harta semua untuk agama Allah Ta'ala. Mu nak apa dia? Mu nak guna untuk agama Allah Ta'ala. Hamba wi belaka. Tak ada kata sipir. Ni akaun di akaun sipir di mana-mana. Tak. Hamba wi habis. Tak ada sipir apa-apa. Cuma hamba nak royak ya Rasulullah. Kalulah sahabat-sahabat mu ada lagi nak pergi bawa agama Tuhan. Nak seberai sungai aku nak gapo dia, nak cari jambatan kau. Kalau rusuk hamba tengok orang tino kecek. Orang jatuh tak berani kecek lagu tu. Kecek depan Rasulullah bukan buang dengan Rasulullah. Perbualan demo ni jujur sungguh, tak ada istilah buang dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kalau sahabat-sahabat nak guna kayu kau gapo dia, nak guna untuk buat jambatan, rusuk hamba ni boleh guna. Cokeh rusuk hamba. Dah hamba habis pitih dah. Cokeh rusuk hamba, susun buat jambatan untuk tentera Allah Ta'ala. Untuk orang nak dakwah Allah, agama Allah Ta'ala. Tengok. Nak mati lalu habis harta. Cokeh rusuk. Kita ada kecek lagu tu dah untuk agama Tuhan. Ada pengorbanan tak? Tak bila panggil hayya 'alas solah, mari kat maya subuh. Nanti ya tak bila. Tak ada korban sikit abu. Tak ada usaha. Nak mari ngaji agama pun malah kita. Jauh cerita-cerita. Rasulullah apabila meninggal, isteri dia hak pertama ni, inilah dia kenal. Dia ibu kepada anak-anak dia. Menangis dia. Sedih, tak tahu nak kata lagu mana. Gelak kalau kita kat gelak dunia lah. Piramli kat cocok putih mata. Kalau piramli cocok dengan gerpu dalam mata lah. Namun sedih tak tahu nak habis air mata pakai cocok dengan suatu bit darah kau lagu mana. Sedih lah kawan tu. Tengah selai tak berapa pula meninggal pula orang hak kuat pertahankan Rasulullah. Semua itu. Iaitu pak saudara dia. Ayah kepada Sayyidina Ali, iaitu Abu Talib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Ni pak saudara dia. Dalam pak saudara ramai-ramai. Lepas pada Abdul Muttalib tu Rasulullah meninggal, maka dia pesan kepada anak dia, nama Abu Talib. Dia tengok perangai joruh anak ramai. Dia tu sekalipun dia jadi raja Mekah ni, Abu Talib ni raja Mekah. Dia ni bahagia cara kakak orang haji gapo dia semua. Dia orang-orang besar Mekah. Tapi keluarga susah. Tak ambil pitih sikit. Susah tu gak anak ramai awak kerja pera pula anak saudara yatim tu gak. Rasulullah Allah sukanya ganti ayah dia lah kita kata. Moga adik kepada ayah dia. Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Maka apabila meninggal dua orang ni, maka Rasulullah jadi sedih, gelak betul. Kita nak bawa agama Tuhan bukan mudah. Nak bukan kata peri-peri mudah sengih naik motor sengih seru penuh agama dah dalam dada. Jangan. Maka Rasulullah Allah Ta'ala uji juga. Maka apabila lagu tu Rasulullah sedih sangat, maka diberi gelar tahun tu dipanggil Amul Huzun, tahun kesedihan. Maka setahun selepas pada tu, maka Allah Ta'ala macam nak menghibur ke Rasulullah. Apabila Rasulullah kata sudahlah, tak ada orang dah nak tolong hamba. Sudah Islam nak pergi kat mana dah lah, nyanyolah kat hamba. Nak pergi minta jumpa siapa dia tak tahu. Pergi kata ni nak demo. Dulu ada juga pak saudara, orang malu mata juga. Orang segar juga. Biarlah dia orang susah tapi orang malu dengan Abdul Muttalib, Abu Talib. Nak kena lagu mana tu anak saudara hamba. Moga dia orang besar juga kalau kita ayah nda kau gapo dia tak syarat. Maka Rasulullah jadi gelak mata. Kata Rasulullah kata sudahlah hamba ujian berat. Maka Allah Ta'ala nak royak Muhammad kata, jangan duk bimbang. Sekalipun atas muka dunia munafik tak ada orang duk sokong. Ingat di langit tu penuh ramai, penuh benar lagi. Maka antara sebab berlaku Isra' Mi'raj adalah Allah Ta'ala nak menghibur ke Rasulullah. Nak beritahu kepada Rasulullah, kata jangan duk bimbang kata. Ramai lagi nak tengok, hok duk sokong, hok duk buat gapo dia kepadamu. Atas muka dunia mu rasa tak ada orang dah tempat nak bergantung tempat gapo dia. Jangan duk bimbang. Allah dan tentera dia kata boleh duk sokong, jangan duk bimbang, Maka dibuatlah satu perjalanan. Di samping nak ambil sembahyang, tujuan dia adalah nak menghibur ke Rasulullah selepas daripada kesedihan dengan kematian dua orang yang sangat penting dalam Islam. Tahun lepas pada tu maka Rasulullah pada bulan Rejab berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di samping nak ambil sembahyang, di samping nak menghibur ke tu sebab berlaku Isra' Mi'raj nak ambilnya nak ambil sembahyang. Satu malam Rasulullah duduk tengah tidur. Ada riwayat kata di rumah Sayyidina Aisyah, ada riwayat kata di rumah sepupu dia Ummu Hani.
Tengah Rasulullah duk arik-arik tidur, tiba-tiba bumbung rumah dia terpecah. Sudah cerita ni buah dah ni. Pelik dah. Siapa dia pergi gaji? Kontraktor mana pula pergi cekuh rumah Rasulullah? Kita kena faham. Cerita Isra' dan Mi'raj ini cerita mukjizat. Kena faham, setting selalu dalam otak kita, mukjizat ni benda pelik. Ni nak dengar cerita mukjizat tak sih. Cerita hok pelik-pelik, cerita biasa-biasalah. Rasulullah naik motor ke Vespa ke prin ngaji berit. Tak ganah lasu cerita. Cerita mukjizat ni cerita ganah. Sebab tu peristiwa Isra' dan Mi'raj ni masuk dalam kategori mukjizat. Maka kita kena faham, mukjizat ni benda khariqun lil adah, benda hak tak berlaku. Maka mula-mula mukadimah cerita tu pelik dah. Bumbung Rasulullah terbekuh gelegar lagu ni. Turunlah Jibril dengan beberapa malaikat, ambil Rasulullah, akak Rasulullah dia letak dia dekat Kaabah, dekat dengan pak saudara dia, Saidina Hamzah dengan Ja'far. Sepupu dia, Ja'far. Hamzah ni pak saudara dia dan adik-beradik susu dia. Tengah tidur. Nya letak Rasulullah situ. Lepas tu bumbung tu pakai tekohong lagu tu. Nya tanya pula cerita ni. Ada orang ni cerita yang guna akal. Ingat ni cerita Isra' Mi'raj ni cerita mukjizat. Pandai-pandailah Jibril nyawak kerja dia. Dia pandai cekuh, dia pandai tutup lah. Cakap tegohong lagu tu, kira-kira kepala pulak-pulak ni kena beki, kena paku pulak, panggil orang deri apa semua. Jangan buat kerja lagu tu, gak mikir. Lo ni bagai-bagai agama ni kita kena letak sikit, otak kita tak luar sikit. Sebab itulah sahabat-sahabat dulu, apabila mari temu dengan Rasulullah, dia tak bawa otak. Yang ambil otak dia letak, dia bawa hati saja. Kita ni banyak guna otak, tak bawa hati. Sebab tu kita banyak tanya dengan Rasulullah. Sahabat dulu Rasulullah kata lagu ni, jalan. Tak pernah fikir, pas lagu mana? Ketok. Tanya pergi nak kata Rasulullah ni sahabat ni bawa hati saja, tak bawa akal. Tanya pergi ya Rasulullah, tengah pergi ping. Sayyidina Ukasyah patah pedal dia. Pergi cari siapa dia? Teri besi. Tak pergi cari Rasulullah. Kalau kita pergi cari teri besi ni, pergi cari Rasulullah, ya Rasulullah. Nak pergi lagu mana pergi apa patah tinggal ulu saja. Rasulullah pun tengok kanan kiri, ambil putung kayu. Putung kayu ni. Dalam riwayat, dalam sirah kata ambil putung kayu. Ambil putung kayu, ambil buat apa? Kita, kalau Rasulullah pekong putung kayu, kita kata, ya Rasulullah nak pergi lagu mana? Putung kayu 2-3 kali libah, kena atas kepala ambo selok lah kata. Putung kayu. Dok sahabat tengok, dia tak bawa kan ni. Bukan Rasulullah aja tak mikir, dia tak bawa kan ni. Kalau tidak banyak songai dia dengan arah Rasulullah. Kalau Rasulullah pekong kayu, nescaya dia akan jawab, ya Rasulullah nak pergi lagu mana? Kayu lagu ni tentu lah. Dok. Sayyidina Ukasyah apabila Rasulullah pekong, dia sambut dengan penuh percaya Rasulullah. Pegang jadi pedang. Kita ke korban. Hati tu. Hati jangan iman ni. Sebab tu nak dengar cerita mukjizat kena bawa hati. Kalau bawa akal sudahlah kita jadi canggih selalu. Sebab itulah keimanan kita banyak berkait dengan hati. Kalau guna akal, kita akan jadi orientalis. Kita akan jadi agama lain. Sebab apa? Kita banyak guna akal. Gini, logik, gini. Tak logik, tak masuk akal. Cerita ni jadi tak sahih. Gini, mengarut habis dah. Punuh habis haca, tak ada. Nama cerita mukjizat dah. Tak boleh kau cerita mukjizat tapi biasa. Tak panggil mukjizat lah. Antara mukjizat Rasulullah yang siapa dia engkar jadi kafir. Jadi kafir ni mukjizat ni. Iaitu peristiwa Isra'. Kerana apa? Kerana sabit dengan ayat Quran. Surah Isra' ayat pertama. Subhanallazi asra' bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanallazi asra', maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan asra, hamba dia telah memperjalankan hamba dia daripada Masjidil Haram di Mekah sehingga kepada Masjidil Aqsa di Palestin. Tujuan dia untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kehebatan kami, kekuasaan kami dan kuasa-kuasa kami. Bukan kata sejak tu saja, wak naik atas langit pula. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Siapa dia engkar cerita ni ataupun syok sahaja, kafir sepakat. Kerana sabit dengan ayat Al-Quran sarah menyatakan peristiwa ni berlaku.
Wajib kita orang Islam, faham tak faham, masuk akal tak masuk akal, nak dengar cerita mukjizat sangat. Nama ke tak berapa nak jelas hamba. Ke cerita ni Nescafe. Gawe-gawe punahlah akidah kita. Nah, barang ni barang mukjizat Nabi, hok kalau engkar jadi kufur. Ingat mukjizat Nabi ni ada kita engkar tak jadi kufur, tak apa sebab tak sabit dengan hadis. Sahih kau tak sabit dengan ayat Quran. Hak ni peristiwa Isra Mi'raj sabit dengan ayat Quran. Jelas. Engkar lagi ke kiasnya yang maksud dia. Tak ada kiasnya, memang berlaku sungguh peristiwa ni. Maka lepas pada Rasulullah diperempuh, maka mari Jibril. Jibril tukar dia ni. Nampak dia duta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja-kerja berkait dengan Nabi, dia lah duta, kecek jawab gapo dia. Marilah Jibril. Maka panggil Jibril 2-3 malaikat. Mari satu bekas daripada emas diisi dengan iman, ilmu dan hikmah. Hadis ni riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Nah, ni hamba petik hadis sahih saja ni. Cerita-cerita hamba petik daripada hadis sahih Bukhari ada. Nah, banyaklah. Ya cerita mengenai Isra Mi'raj ni ada dalam hadis sahih ada. Ada hadis hasan ada hadis dhaif ada. Maka hadis sahih ni hamba kumpul ni hamba ambil hadis sahih saja. Nah, nak cerita hadis dhaif pun boleh, tak ada masalah. Nah, cuma hadis sahih ni kena berhatilah. Sira tak berapa nak percaya sikit kak, lego selalu. Nampak. Hamba tak sembah berhala pun. Tak syarat sembah berhala. Syok dengan peristiwa-peristiwa yang sabit dengan ayat Al-Quran pun menjadi kufur dah. Tak syarat kata kena sembah berhala dulu. Kata hak tu berat telajak. Ni penting ni. Berapa banyak manusia sekarang, masyarakat tak si dengar cerita Isra Mi'raj. Nampak mengarut telajak. Weh, benda kena percaya. Apa dia mau tak si dengarnya? Kena percayalah iman. Rukun iman kita kena percaya kepada Nabi, kena percaya kepada Al-Quran. Cerita ni dalam Al-Quran, percaya dalam hadis. Ada hadis-hadis sahih. Bukhari Muslim. Bukhari saja, Muslim saja, sahih Imam Ahmad. Ada belakang. Maka apabila lagu tu, Jibril pun Rasulullah tak tengah tidur. Dia panggil hari-hari. Tua kata hari-hari. Rasul Jibril pun tekan sini. Dalam hadis Bukhari kata dia tekan di lubang ni. Lubang tekuk ni. Tekan, terbelah. Maka dikeluar ke hati. Kena percaya. Kata apa? Doktor pakar mana pergi tak ada kau bahaya biu dulu kau. Aglap pada dodeng lawak kerja lagu ni. Hamba tak biasa tengok lah ni. Weh, cerita mukjizat lagu ni. Bukan cerita hikayat. Gapo dah. Dewa saya labu kau kulit. Hak tu tak percaya pun tak apa. Hak ni bagi kena percaya. Pelik ke? Nak sopo dengan wayang kulit. Nak sopo pun dah bagi pelik. Wajib kena beriman. Kena beriman. Maka apabila lagu tu dia keluar ke hati Rasulullah dibelah. Pakai pisah kau. Pelik sungguh. Jibril buat kerja dia tak bukan kerja USN gitu. Kawan-kawan tu. Maka dia belah dicuba bersih ke hati. Apabila dibersih ke hati apa dia dengan air Zamzam, lagi Jibril minta air Zamzam, kedua batil daripada emas, bekas daripada emas diisi. Maka dibersih dengan air Zamzam, maka dicubuh iman, ilmu dan hikmah, ditutup hati, ditutup jaga kat gini ni, cok khatamun nubuwah. Selesai so kerja hak ni pun setengah orang mepeh nak pergi meh. Hamba tak berapa nak ke cerita ni mengarut apa cerah. Pas apa dia tak mengarutnya, ikut akal demo. Kita jangan pegang akal sangat agama ke. Sayyidina Ali kata kalulah agama itu menggunakan akal, nescaya kalau sapu halik bawah lah buat cemal lebih pada sapu halik atas. Berapa sapu ni wajib kena sapu halik atas. Sapu halik atas. Weh. Ni kita jerit alik kau ni kena sapu alik kau ni lah. Tak nak bersih sapu ngai kau gapo dia. Sapu alik kau ni. Agama ni bukan pakai akal. Kalau akal agama nescaya akan boleh direkod agama oleh orang bijak. Orang bijak akan boleh rekod agama. Kerana agama guna akal, tetapi agama atas daripada akal lagi. Sebab tu ya tak boleh direkod orang bijak setara mana pun tak boleh rekod agama ni. Dia kena mari daripada pencipta dia sendiri. Pencipta makhluk tu sendiri. Lepas pada tu Jibril kata wak mari seekor binatang warna putih. Lebih kecil daripada kuda, lebih kurang lagu itulah, besar sikit daripada himah, lebih kurang kuda padi. Dipanggil buruk. Sudah. Tak ada 2-3 lekong. Cerita ni kalau duk main, kalau lomba lagi ayo mak gesek go, tak ada nak hunggar lagi. Ayo mak baru duk. Gesek go tak ada pada kat mana lagi kata. Berat lagu ni. Bunyi dah
Tak apa lah hari ni sekali terang kita klik pukul 10 sekali. Biar puas hati yang mau dengar. Tak pernah dengar kata Isra' Mi'raj lagu ni. Tahun depan hangpa tak saya mari dah. Puas hati sungguh-sungguh. Pakai jolo, pakai puas hati tahun ni kita cepat puas hati dengan akhirat Dunia kalau boleh 10,000 hari ni, nak lagi. Esok tak kena lagi 10,000. Tapi kalau hari ni boleh 10,000 pahala, esok pergi dah. Allah. Pakai sedawal akhirat wali tu hangpa. Wali dah tu. Malah keliknya syarah mari mana ustaz tu pukul 11 kelik hangpa. Welong habis basi nasi apa. Pecah rekod kata tak pernah duduk atas surah lagu tu. Cepat pecah rekod kalau agama Tuhan kalau hak dunia tu kan boleh 10,000 esok kita ada pula. Nak cari pula. Tapi akhirat kalau boleh banyak surah sedawa dah padai dah. Lepas tu apa tak mari dah palasah. Cukup dah malam tu. Allah hamba pukul 11 kelik. Tak pernah buat kerja lagi. Tak email pernah pukul 11. Hamba pukul 11. Seminggu hamba tak pergi palasah. Pakai kenyai dah. Jolo-jolo dah tu. Ada orang lagu tu. Cepat naik seh kau lagu mana tak tahu kalau bak seorang ni. Cepat sedawa dengan pahala tu gak. Kita ni kita tahu setara mana angin kita. Kita tanya diri kita sendiri, kita sedok paling orang. Kakak ni apa pasal? Kena dia tu. Dok tanya kita, hamba kali jodoh dah hamba. Gitulah kitanya. Apabila lagu tu marilah seekor binatang. Binatang ni daripada syurga. Dia merupakan kenderaan nabi-nabi dulu. Antaranya kenderaan Nabi Allah Ibrahim. Apabila dia nak mari ziarah anak dia Nabi Allah Ismail. Dia duduk di Palestin. Pada masa tu kapal Ubay tak ada lagi. Kapal kereta api cepat tak ada lagi. Maka dia daripada Palestin nak pergi ziarah kawan ni, anak dia duduk di Mekah. Lepas nak pergi ziarah naik kapal dia, naik buruk ni. Ni kenderaan nabi-nabi. Dia binatang yang berada di syurga. Digunakan oleh nabi-nabi. Maka diambillah seekor buruk mari. Ketika Rasulullah nak naik, maka buruk tu gelepar. Dalam hadis Bukhari kata gelepar buruk tu. Tak tahulah, tak biasa kau lagu mana. Munggo dia mana tahu kata. Orang nak naik atas belakang dia, munggo kuda kalau kita liar kan. Yang tak biasa jadi geli kau lagu mana. Maka Jibril pun pergi tekuk buruk. Dia kata, "Hei buruk senyap. Mu tahu kau tak siapa dia nak naik mu malam ni?" Tak tahu Hangpa mana tahu? Boleh kecek buruk ni. Sudah. Kalau orang kecek ngakak jalan sebentar cerita Isra' Mi'raj pula tanya selalu. Nama sebab tu hangpa tak boleh tanya kalau boleh tanya kak. Acik nak buruk kecek. Acik tanya semacam Lepas pada tu katanya jebut tak tahu apa. Katanya Jibril kata, "Hei buruk, mu tahu dak orang yang nak naik mu pada malam ni adalah seafdal makhluk. Tak ada lah makhluk yang paling afdal di sisi Allah Ta'ala. Lebih daripada syurga dan arah pun makhluk ni yang paling special sekali, iaitu Muhammad. Dia dengan nama Muhammad senyap. Malu tu gak segai. Allah hamba dulu dengan nama ya. Allah hari ni nak naik atas belakang hamba. Peluh dia malu. Dalam hadis Bukhari kata peluh dia. Peluh malu ni. Allah segainya kurang ajarnya hamba dengan Rasulullah. Hak ni kau Muhammad kata, Nabi akhir zaman. Jibril kata, tak kenal orang. Gitulah lebih kurangnya. Tapi hak ni apa dah? Dialog hamba lalu kata, lagu tu siap kecek Kelantan. Ganah. Dah kecek Kelantan tu, hak ni oleh hamba ni nak kata, kena berimeh juga ya kecek Kelantan. Dak ya capulah mengulur cerita. Kan kata, beratlah jauh jadi straight lajak pulak lagu tu nyanyi lah. Jadi hamba petik-petik daripada hadis sahih ni. Apabila lagu tu naiklah, Jibril duduk sebelah kanan, ada kata Mikail duduk sebelah kiri. Maka berjalanlah sabit dengan ayat Al-Quran ni. Perjalanan ini diabadikan oleh Rasulullah dan disebut oleh Rasulullah sendiri di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sendiri abadikan cerita ni supaya kita ingat sampai bila-bila. Ayat cerita daripada satu generasi kepada satu generasi. Sampai kiamat orang akan cerita bab Isra' Mi'raj. Selagi mana Quran, ada lagi orang beriman dengan Quran, beramal dengan Nabi Muhammad, tak usah duk halal lah cerita Isra' Mi'raj ni. Tak usah duk cerita lah mengarut-mengarut lagu tu. Lah ni cerita Isra' Mi'raj kita kecek bab semaya saja. Apa kecek bab semayanya? Tak usah dengar cerita lagu ni. Allah Ta'ala sendiri abadikan di dalam Al-Quran. Perjalanan tu sendiri. Orang ambil semaya tu betul. Semaya tu betul juga ambil semaya. Tapi perjalanan tu, cerita-cerita dia, dia sebut juga. Maka marilah perjalanan bermula. Maka katanya dalam Bukhari kata, buruk ni kenderaan dia, cara dia melangkah sekali dia caku. Orang panggil caku ni. Kuda kan kali dia caku panggil caku kau dia panggil ni. Nyo caku ni sekali dia letak kaki ni sejauh mata memandang. Mata kita boleh tengok jauh mana.
Oh ni baru ni tak nampak lah. Kalau bagi straight lagu ni jauh mana mata? 10 kilo. Dia siapa mata kita? Oh mata 10 kilo. Oh sekali dia cakur tu 10 kilo. Sejauh mata memandang. Nyo cakur perut jalan biung perjalanan malam tu. Ingat Rasulullah pergi daripada Makkah pergi ke Palestin. Palestin naik kepada 7 langit. Kelip pula tak sampai subuh. Perjalanan berapa dia lagu ni. Dah lah lepas Isya dah gerak. Ada riwayat kata Rasulullah kelik tu tempat dia tidur tu panas lagi. Oh. Dalam sejam kali perjalanan. Kita kalau tidur kan panas tempat tidur kita. Dia kita bangun kalau lama-lama jadi sejuk lah. Dak Rasulullah kelik tu panas lagi tempat tidur dia. Oh, sejam rasa lebih kurang lah. Sejam tu kali sejuk dah tak tahulah. Lebih kurang maknanya. Bukan kata lailan kalau kita mengaji dalam ilmu nahwu, lailan ni panggil isim nakirah. Zarah isim nakirah, kalau nakirah lailan sebut al-lailu. Al-laila kau tak disebut laila, maknanya sedikit. Nakirah bermakna ghalil, sedikit saja daripada waktu malam. Bukan malam penuh 24 jam. Malam tu 12 jam tu bukan. Tak sikit saja daripada waktu malam perjalanan. Tetapi pemandangan subhanallah. Tak dapat digambarkan malam tu pengalaman Rasulullah melihat seluruh alam. Seluruh alam. Kita ni kat umur 70 pengalaman giraun dunia 80 negara pun kita tak boleh nak cerita dah. Cik dulu Allah masuk kerja dulu kerja lah pergi berderak kerja cik ke derak yang kerja cik ni nama koyak cerita pun tak ada nak habis pergi berderak sini jumpa orang lagu ni Rasulullah raung seluruh alam. Lagu mana cerita tak tahu pemandangan. Orang lah ni tak raung kat mana-mana pun rasa lebih biasa daripada Nabi tu. Rasa lebih kenal Tuhan lebih daripada Nabi. Bangun semaya sikit rasa lebih warak daripada Nabi. Rasa lebih makrifat daripada Nabi. Kita kata Nabi Muhammad afdal makhluk. Hamba tak boleh terima. Apa dia tak boleh terima? Dia merasa dia sosih dengan Nabi ke? Apa dia tak boleh terima Nabi afdal makhluk? Dia merasa ada orang boleh litah dia. Cuma baca cerita Isra' Mi'raj saja, tak usah baca cerita lain. Siapa dia boleh litah pengalaman perjalanan setara tu? Dia mau ada pengalaman lagu tu. Ya dia mau tak boleh iktiraf kata Nabi Muhammad afdal makhluk. Ada orang lah ni ada macam komplot pula nak menjatuhkan Nabi. Muhammad tak boleh kata ni. Oh sini ada dah. Allah so Muhammad kan tempat kita kan ada tulis kata. Nah kata Allah so Muhammad ni. Kata Allah Muhammad. Ada orang waktu biar fatwa tak boleh kata Muhammad sebelah. Kata Allah Taala saja. Syirik. Muhammad ni kan makhluk. Kata Allah Taala saja. Astagfirullah. Nya boleh kecek lagu tu. Yang mengucap lagu mana? La ilaha illallah saja. Muhammad Rasulullah tak mengucap. Macam-macam manusianya tipu di hatu raya. Nah. Kau pakai jubah, pakai serban. Tak boleh terima pendapat. Hamba tak pernah jumpa hadis sahih menunjukkan Rasulullah afdal makhluk. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil anistiqaqi. Mata Johar. Oi pondok apa belaka lagu ni. Nah. So afdal makhluk secara itlaq. Tak boleh lawan pada mana-mana sudut. Siapa dia kata gigi hamba lebih putih daripada gigi Rasulullah? Kafir, sepakat ulama kata lagu tu. Saya lebih bijak sikit pada Rasulullah. Sosih lah maknanya sosih. Sosih lah kita kata. Bukan bijak sikit tapi sosih lagu tu lah. Kafir. Siapa dia kata saya lebih smart sikit pada Rasulullah? Jadi kafir. Bukan ulama kata bukan nak banding dengan Rasulullah, banding dengan hak benda kait dengan Rasulullah pun tak boleh. Kambing hak hamba pegang kali lebih comel pada kambing hak Rasulullah pegang. Ulama sebut dalam kitab hak tu pun boleh ugah akidah. Kambing banding kambing baru bukan tubuh Rasulullah. Orang lain ni kata Rasulullah tak ada gapo-gapo. Dia ada bersungguh-sungguh sangat gapo dia gak. Dok pergi tengok-tengok pameran Rasulullah. Ada gapo dia gak. Nah. Macam-macam baju Rasulullah. Tengok gapo dia gak bagi tak ada dah, tak ada pedah. Benda-benda lagu tu. Tak ada pedah. Dia mau tahu kau ada baju siapa dia. Kena baju hak dia awak mari tunjuk depan kita. Baju hak Rasulullah pakai pada malam Isra' Mi'raj. Dia mau nak jawab lagu mana? Dia mau rasa super. Dia mau dengan pakaian dia. Perjalanan dia. Dia mau pergi tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Selipar Rasulullah orang tak berani nak kecek dia. Rasulullah pakai selipar pada perjalanan pada hari itu. Tak ada riwayat Rasulullah kata pakai kaki ayam. Rasulullah selipar Rasulullah orang tak berani nak tek dia. Tiba-tiba dia agak tak ada beda. Dia gapo ndak lagu ni. Dok rasa dia lebih mulia dah dengan Rasulullah. Hak ni agama ni panggil sesat dalam cerah. Apa benda itu berlaku kerana tak si dengar benda lagu ni. Cerita-cerita pelik Rasulullah tak si. Ulama-ulama dulu
Tiap-tiap tahun baca kepada generasi, satu generasi. Kita orang tua ni tak apa, alhamdulillah dak biasa dengar dah cerita lagu ni. Ni generasi muda, kalau duk pakat tak usah baca cerita Isra Mi'raj, tak dengar kehebatan Nabi, dok rasa dia lebih besar daripada Nabi. Duk rasa semaya dia rasa dia lebih warak, lebih waduk, lebih tawaduk, lebih zuhud daripada Nabi. Baca Quran segi Allah hamba lebih haling daripada Nabi. Rasa sosih, tak boleh terima Nabi. Ada juga. Nah, apa kak dok sambut-sambut Maulid Nabi ke apa dia? Lebih ke apa dia kat dia? Hingga perlu kita sambut-sambut dia. Saya lah sambutnya hari jadi saya lah. Hari jadi awak boleh sambut, hari jadi Nabi. Nampak? Gembira dengan hari kelahiran Nabi. Oh tak payahlah. Gembira dengan kelahiran awak. Oh memelah. Saya lah banyak jasa lah ni. Nabi boleh cerita dia mati dah. Macam-macam orang. Ni kena tipu setan dah tu. Nampak dah setan dekat mana tu? Setan tepuk tangan. Tipu di dalam gelap, tipu di dalam cerah. Lagu mana setan duk mikir tiap-tiap malam je duk tengok orang dalam masjid Ijah ni. Lagu mana jauh buat ni balasah ada tiap-tiap macam. Aku nak tipu lagu mana? Kakak ni semaya kata. Hok dia tipu atas kalbok duk main gitar banyak dah hok cari orang ni. Hok kita tak gitar kau ada tu email kabar-kabar duk main gitar greng. Tok bila duk nyanyi bro. Tak ada dah ni tak main dah. Tapi lagu mana duk tipu kaki-kaki seorang ni. Hok minat kebaikan, hok minat mari mengaji. Tipu cara curah lagu tu. Duk rasa bisa, duk rasa gol ni tak. Sodahnya wak gini. Lupa darat terjadi. Nah, tak ada gapo-gapo. Ni masalah. Ni antara ulama bapa duk baca cerita Isra Mi'raj ayat dulu nak suruh setiap zaman, setiap generasi merasai kehebatan Nabi dia. Kalau kita tak pernah dengar cerita kehebatan Nabi, ada ke tak rasa hebat Nabi dalam diri kita? Dah tengok cerita ayam main. Besar ayam main. Kalau pok ambo ni ayam main pun jadi juga. Dah pok dia pula jadi ayam main. Pas tengok pula gapo dah ende kedai bahak tu hok ija tu. Kalau mau ambo ende kedai bahak mudah kan. Nak basuh baju apa semua. Nak peko mau jadi. Apa dok kadang orang kafir dok tukar watak Nabi Muhammad paling hebat, dok buat mari batok macam-macam. Pas kita tak bawa anak-anak kita pergi dengar kehebatan Nabi Muhammad. Pas dok tengok kemahiran, tengok kehebatan orang kafir pas cerah. Lagu mana nak mari hebat Muhammad lebih daripada orang lagu ni? Tak kira dunia lagi, pitih lagi teknologi tak semua. Pas sakoh sari kau tak ada orang rasa hebat pada Nabi Muhammad. Saya generasi lama ni tak apa dah biasa dengar ada. Kalau generasi muda ni, kalau kita berhenti cerita lagu ni, lagu mana kita rasa generasi muda? Pakai senyap tak faham apa. Kita Muhammad Nabi yang betul Nabi yang bisa kalau dalam hati dia mau lagu mana? Tahu dia Nabi ya. Biasalah dia. Dia juru, masya-Allah dia orang juru. Gitu ya. Lah rajin pergi balas. Supaya tu email dia orang kat tu email lebih kali sepupu dia ke gua nak. Sodohnya kiyah lagu tu ngata email kapu dia. Gamuk kecek lagu tu. Generasi sungguh hamba royak. Bapak ulama dulu kita tengok orang-orang pondok dulu. Sebulan kalau bulan Mi'raj ni. Geger surah daripada Nus tak ujung hulu Kelantan sampai Kota Baru naik turun pas PCB pas apa dia. Kecek Isra Mi'raj. Nak suruh ni generasi biar ada semacam. Kita lupa Nabi Muhammad banyak dah. Biar dengar agak sekali cerita hebat Nabi Muhammad. Biar hari ni orang jolok. Pas kau kenda. Mari pula Isra Mi'raj. Mari semula. Gitulah pok kita cara orang kampung ni. Monggo nak dengar cerita. Monggo TV sinetron banyak dok tengok cerita. Jaga-jaga tukar agak cerita Nabi sekali ni. Ada yang kata tak payah cerita lah, ayat cerita bab semaya tak boleh juga. Ya kena biar rasa kehebatan Nabi Muhammad gitu. 15 minit dah kita royak dah. Ayo mak baru. Gesek go tak tahu kat mana lagi. Lepas pada tu naiklah Rasulullah jalan daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Secara rekahnya banyaklah pemandangan Rasulullah tengok yang mana Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Rasulullah. Lagu mana? Kalau umat-umat dia tak dengar kata dia orang tinggal semaya, orang begini. Antaranya Nabi tengok satu pemandangan. Seorang lelaki menghempukkan kepala dia di batu yang keras sehingga pecah. Gelepar sakit kakak molek semula kepala dia. Kelekong pula. Katanya Rasulullah pelik budak ni. Patut kalau sekali gelepar tu tak orang tak buat kerja edah. Apa jadi macam orang tak betul. Jadi pegepong pula sakit dosa pom. Kata Rasulullah kata pelik tapi bukan kata cerita hatu ni, cerita sungguh ni. Maka
Lepas pada tu Rasulullah tanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa orang tengok hamba tengok pelik orang lelaki ni. Katanya Jibril kata, ya Rasulullah, itulah pemandangan azab kepada umat demo yang malah serah berat kepala nak bangun semaya. Tu kejap tu. Maka Nabi Muhammad mari royak dah kalau pok kita jenis malas semaya. Yang jelas tu hamba mari royak dah. Kita Isra Mi'raj jelas dah royak kata. Malas semaya. Itulah pemandangan. Itulah balasnya dia dalam neraka duk pergi gini kelekung. Duk kelekung. Tak ada apa. Jadi kalau kita teringat lagu tu serah berat, demo nak kena kupik dengan batu ko. Demo nak hancur kepala ko. Nah, kita cetera unggah. Kita pakak bahawa kita satu surang kita unggah tepuh kepala kita dengan dinding. Tak pecah. Bekok gitu dia. Kita unggah tepuh kepala kita dengan dinding. Setara mana kuat ya katok siapa pecah. Setara mana? Sopo accident dengan bah. Pecah kepala ni. Kalau bau unggah, hangpa nak teh takut kepala hangpa kuat hangpa nak tinggal semaya. Unggah tepuh dinding rumah je. Bekok lagu tu tak pecah lagi. Unggah biar pecah lagu mana? Accident dengan bah. Tengah laju ke? Pukul 9.30 ni kira orang nak pergi kalau lupa apa semua, pergi cari tempat jalan-jalan bah ke ion ke, teh bah tengah mari laju molek, kita agak berhenti kereta tu kan, teh ke. Gitu. Setara tu. Berapa kali buat? Sekali. Cukup dah. Sakit benar dia orang berasa terkecing hamba. Sakit telajak dah kata. Sekali tak ada. Padai kau kita tinggal semaya lagu tu. Lama mana kita kena buat kerja lagu tu? Berat. Satu waktu 80 tahun buat kerja lagu tu. Nak buat ke mana kita ke? Kita banyak semaya kena qada. Anak-anak kita korban hanya tak tahu balik lagi jatuh. Mak kita, bini kita, ayah kita ajak mari dengar sepatah lidah. Biar dia jadi kecup perut sikit. Islam tidak ajar menakut-nakut ke orang. Islam bukan agama style nak menakut-nakut ke orang. Dah. Ya benda betul. Bukan kata benda ni saja nak suruh orang Islam ni juru kita buat lagu ni. Baru takut sikit. Dah. Tak ada istilah tipu dah. Bagai ni kenyataan. Bukan kata bohongnya saja. Khoyalan semata-mata dak. Bagai ni betul ni. Nampak sungguh. Memang betul. Sengerti. Lah ni tak nampak lagi. Akhirat boleh nampak jelas kata. Kalau Nabi Muhammad kata lagu tu sungguh boleh nampak dengan putih mata. Bukan kata buat saja-saja. Macam-macam Rasulullah pun tengok pemandangan ni. Pemandangan ada orang guting. Kita makan nasi lorak sikit kepik bibir. Bunyi. Lagu mana agak guting. Kita tarik lidah kita guting. Kerak. Pah putu. Sambung pula Allah Rabbi. Kerak. Pah putu. Berapa kali? 10 kali jadi. Siapa dia kata 10 kali? Temu sebab 10 kali. Tak boleh berhenti. Jadi macam tak khabar. Pergi berhenti. Siapa orang gila jadi? Nak jadi siapa perikat lagu tu? Bagi siapa dia? Orang mulut tak jaga. Duduk kata kat orang ni. Duduk kata kat orang ni. Bagai tak betul lagi kata dah. Bagai tak jelas lagi kata dah. Lebih-lebih lagi zaman lo ni. Allah nak jaga lidahnya. Kadang-kadang nampak supaya betul tu. Betul ni. Hamba nampak supaya betul. Kita pun kat orang lain. Wasalah rupanya. Tak ada apa. Lah ni ngopak tak ada dah. Dulu payah nak ngopak dulu. Nak pergi ngopak, jalan 2 batu rumah. Engkau rumah ke dulu, so jauh. Pergi jalan, letih hamba. Boleh lah. Nak ngopak ke apa dia? Tajuk sudah lah. Letih hamba panggil 2 kilo jalan. Orang lah ni, nak ngopak, sekali tekan 1,000 dalam geruk. Ngopak, pah. Sehari berapa ribu kali tahu. Masalah berlaku. Nikmat Tuhan beri kemajuan untuk diguna kepada kebaikan. Guna untuk menjahanamkan. Maksiat pun mudah, nak buat taat pun mudah lah ni. Ujian orang zaman lah ni. Kalau tak pandai sikit, tak ingat Tuhan, tak ingat Nabi Muhammad, korban hanya. Gila. Jalan. Kalau kecek bak jalan lagi, tak ada kelik kita ni. Tak ada kelik ni. Siapa kat ni turun pulak. Jalan kita sebut situ lagi lah. Dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah ni. Mekah ke Masjid Aqsa. Tengah-tengah Rasulullah jalan, tiba-tiba dengar orang panggil, Ya Muhammad, berhenti sebentar, saya nak berkecek. Rasulullah jalan. Jibril kata tak secara. Jalan sebentar dengar suara pula, Ya Muhammad, hamba nak kecek sebentar, boleh ke tak? Rasulullah tak cara. Siapa kali ketiga? 3 kali suara panggil.
Maka Rasulullah lepas pada suara tu, Rasulullah kata, ya Jibril, suara siapa saat ni? Katanya suara yang pertama adalah suara Yahudi. Jika tuan hamba berkata ya, maka umat-umat demo akan beramai-ramai memasuk agama Yahudi. Belai-belai Rasulullah tak kata ya. Selerok takut kita dengan orang Yahudi. Piyah ada atas kepala tapi perangai supaya Yahudi. Nah, pakai orang Islam tapi perangai supaya Yahudi. Nah, sodoh. Yahudi tak suruh pakai baju dia. Yahudi tak suruh makan makanan dia. Mikir hidup supaya dia. Cukup kan bagi hamba? Tak perlu. Dia mau nak pakai baju Melayu pun tak apa. Dia mau nak pakai baju gapo dia pun tak apa. Tapi hak penting ni. Supaya dengan hamba. Kemah. Kita baik. Masya Allah. Anta sahibi. Tengok. Sepatut suara kedua siapa dia? Suara yang kedua suara Nasrani, Kristian. Mujo tuan hamba tak sahut iya. Kalau tuan hamba menyahut iya saja, umat demo akan beramai-ramai masuk kepada agama Kristian. Belai-belai Rasulullah tak sahut pun. Kita dah anak kita pakai supaya orang Kristian. Nah, orang Kristian kadang-kadang tak suruh masuk agama dia. Tak ada masalah. Pakai hamba. Hamba buat mari seluar hamba. Pakai. Mok po pakai lagu tu. Anak teno po pakai lagu tu. Hamba wi baju lagu ni. Pok po pakai lagu tu. Anak jatah po pakai lagu tu. Allahu Rabbi. Hamba wi hiburan lagu ni. Supaya hamba dah. Pok pakai baju Iron Man. Nampak? Beli pula kok mok dia. Dia kedai pahak. Nak buat untuk anak-anak boleh kira lagi. Nah, kita nak yak kiasannya. Orang dulu kalau pakai underwear kat luar, orang pakai suka. Tetapi Superman ganah kata. Pakai seluar kat luar. Nak kata siapa kita ni berimeh dengan orang kafir, benda tak masuk akal setara tu pun apa hebat lagi. Ganah. Besok suk dia. Tak pernah hamba jumpa pakai seluar kat dalam. Jadi hamba nak buat pakai, hanggo lagi kota baru sekali. Nak gerai hamba nak pakai sekali. Siapa berikan lagu tu? Boleh berimeh pula. Agama suruh pakai jubah, pakai serban mari balasah, nampak bujumu, nampak tak ceridik, nampak mundur lagu tu, pakai serban tak masuk angin, tak masuk gapo dia. Pelik dek mau kecek. Nampak, patu kena pakai nektar, kena pakai sudah. Jalan dah tu. Patu suara yang ketiga, suara siapa dia? Suara ketiga itu suara dunia. Mujo tu hamba tidak kata ya. Kalau saja ya Rasulullah kamu berkata ya, nescaya umatmu akan jadi gila-gila kepada dunia. Belai-belai Rasulullah tidak kata ya pun puak kita. Cu tengok masa kita dalam 24 jam tu hewi. Mana hak akhirat, mana hak dunia, mana hak dunia, mana hak akhirat. Lepas maya kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Aku nak minta dunia yang baik, akhirat yang baik juga. Patut kalau baik-baik bagi dua ni, 12 jam ni. Balasah berapa jam? Siapa pukul 9 pun rasa terik dah. Banyaknya pahala hamba hari ni. 23 jam di dunia, sejam saja untuk akhirat rasa terik dah. Lepas tu Rabbana atina lagu mana kita? Ingat kita nak pergi akhirat kita tak boleh kelik dah. Berapa banyak dah ayah kita, cikgu kita dulu tak si tinggal dunia ni. Comelnya dunia ni. Nak duduk sini sampai bila-bila. Tetapi tiba-tiba dia tak si kelik. Nya punggah dia tu imam. Punggah dia orang kampung, bubuh dalam tanah. Kelik juga. Rupanya kita bukan orang sini, kita orang sana, alik sana tu orang panggil. Hamba orang bayar ni, orang kampung bayar. Siapa dia kata dia mau orang kampung bayar? Dia mau orang akhirat tu. Cikgu dia mau dia kata gini juga. Kabar-kabar tak ada dah. Kelik kampung dia sebenar. Mana? Dia orang mana sebenar? Dia orang akhirat. Patut dia kelik kapur dia pun. Dia kata dia tak si kelik. Habis wisa dia nya kelik. Nya hambat demo dah sampai dia nya. Perih-perih tak si pun. Gitulah kita ni. Sopo naik bah katanya ulama. Naik bah ramai-ramai apa kita ni. Tiba-tiba siapa waktu kita tekil ting ting loceng. Jamil dulu bah dia tekil loceng. Pak cik tu nampak sengih. Apa-apanya? Kena turun dah. Turun lagu mana nya? Hamba tak bawa meeting sekali. Tak boleh demo kena turun dah. Siapa dah dia nak sini demo? Nak turun lagu mana ni petis tak bawa ke apa dia ni? Minta maaf kata kena turun. Turun. Tak ada goni, tak ada pakaian, tak ada. Lagu mana nak pilih kita akhirat?
Nyo tipu setan apa cerah. Tu Nabi Muhammad tak sahur lagi. Menerak tak tahu alik jatuh. Ingat mudah kodok. Kita nak pergi rumah anak kita Kuala Lumpur. Seminggu bawa pitih juga 300 deh. Takut nak makan, nak cendol ke, nak pergi berderak mana-mana. Pergi ke Mekah 40 hari. Bawa beg besar sikit. Bawa bekal besar sikit. Bawa pitih 1,200 nak beli sebeh, nak beli piyah, nak beli goni nak beli buah tamak, nak beli pala uta, nak beli nyekuk uta. Nyekuk uta buat klik juga. Ni kan nyekuk uta waktu atas pala. Nyekuk uta beda apa siapa dia pakai uta sininyo. Kau nak sekuk di gapo dia. Orang pakai orang Arab ni dia pakai wak sekuk uta sebenarnya lepuah dah sekuk uta. Cakap nak pergi lagu ni nak makan nasi payah, ya ambil letak atas pala kita wak klik jadi tu imam. Allah harap kata subhanallah jahil tahap mana. Abu Jahal tak pakai lagu tu wak kerja Malu kau orang. Baju tidur Arab nyok jadi tu imam. Arab ni dia pakai jubah semacam. Baju tidur dia pakai jubah. Kau baju sekerak lagi. Baju tidur dia. Tu imam baru klik ke Mekah. Baru klik ke Mekah. Pakai baju tidur. Maya subuh. Allahu akbar. Arab kata subhanallah apa lah Melayu ni punuh sangat. Baju tidur wak semaya punuh hayal sungguh. Sebab tu kita kena tanya sepatah orang. Nyekuk uta pun wak kelik bukan sunnah Nabi wak kelik serban. Wak kelik jubah. Apa wak kelik benda-benda lagu tu. Hak tu kata-katanya beli tu gak. Bagi pakai orang kita tak biasa lagu tu lah macam-macam. Pok kita kadang-kadang lucu juga. Apabila lagu tu maka Rasulullah pun berjalan. Belah-belah dunia lagu tu lah kita Sapalah kepada Baitul Maqdis. Turun Rasulullah sembahyang dengan para nabi-nabi. Lepas pada sembahyang Rasulullah rasa daga. Daga air. Mungkin jalan jauh kita nak pergi Kuala Lumpur pada RNR berhenti gua Musa ko minum air ko gapo dia. Maka Rasulullah berhenti sebentar lepas pada sembahyang dengan nabi-nabi. Rasulullah semaya dengan nabi-nabi dan Rasulullah menjadi imam. Tengok Rasulullah kelebihan nabi, sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Semua nabi-nabi dan rasul yang pernah diutuskan oleh Allah Taala atas muka dunia ni jadi makmum belaka. Rasulullah jadi tu imam. Lepas pada tu Jibril wak mari 3 bekah air. Ada riwayat kata 2 bekah. Bekah tu maka Rasulullah pun capai susu. Ya ada susu, madu, aruk. Ada kata susu, air kosong gitulah. Nama aruk salah satunya. Maka Jibril pun senyum. Allah Muhammad dehmu. Fitrah sungguh perangamu. Fitrah ni suka kepada benda yang semula jadi. Susu dehmu pilih. Paduk kalau kita deh. Jibril tawar aruk. Orang tak tahu apa kita pergi cari. Jibril tahu aruk kan. Tak ada apa. Bukan kata ngak botol-botolnya telah. Jibril mari tahu aruk kalau kita tak salah dah tu. Cakap Jibril barang. Tahu kamu. Nyatawa. Nabi Muhammad tak ambil. Jibril kata Allah Muhammad muju mu tak capa bawa gelah aruk. Kalau mu ambil memang tak salah pada masa tu mu gambar bui gapo dia. Nescaya umat dan mu akan tegak aruk sekenok-nok juga. Belai-belai Rasulullah tidak ambil buat kita nya tegaknya tungging guling bating botol aruk. Allah kita ni kubal sungguh dengan Nabi Muhammad. Lagu mana kita nak temu dengan Nabi? Nabi kata, "Ambo tak pilih belaka dah benda lagu tu. Apa dia mau pilih?" Kata Allah, tak dengar kata jauh sungguh kita 1400 tahun. Lagu mana dia mau nak beri email supaya sahabat kita ni 1400 tahun yang tinggal di Nabi. Lagu mana nak supaya email sahabat lagu mana? Kalau tak dengar-dengar pula cerita-cerita lagu ni. Pakai hidupnya buat di dunia lagu tu. Duduk bandar sikit, tak ingat agama dah lah. Duduk dengan kehidupan kita lah. Cerita-cerita akhirat pun jarang-jarang dengar. Habisnya gulung dia orang kafir. Orang kafir buat mari cerita kita. Setengah orang ni, orang agama juga tak suka lah mana cerita-cerita lagu ni. Dah lah cerita ni setahun sekali baca, tak suka pula tak siwi baca. Orang kafir duk sumbat semacam cerita dia. Cerita agama kau tak ada. Kitab kuning ni orang tak baca lah mana. Dah cerita mengarut tu banyak. Musim makluk cerita mengarut. Gaduh nak ayat cerita mengarut kata. Hak karel tu ulama-ulama bukan kita ambil kedai kopi. Kok saya terima daripada ada kaca hitam depan tu. Munasabah ulama yang mengarah
Kita dah ni ketandusan cerita. Cerita-cerita ini bukan kata khayal, cerita daripada Al-Quran. Dia nak memberi semangat kita kepada agama. Tak dengar cerita, tak ada apa. Lepas pada tu, maka Jibril kata, buat mari Mi'raj. Pukul 9. Lagu mana nak sudah kau tak cerita kita? Kau pakai Mi'raj. Sudah. Sudah dah hamba nak ajak ke mana? Kalau hamba kata, sudah hamba esoknya kata dia orang. Siapa dia sanggup? Kakak mana sanggup sangat itu? Nombor. Hamba nak kata dak, takut dia kata malah ngaji pula. Hamba nak jawab lagu mana sudah. Hamba nak itas. Siapa dia berani sanggup siapa? Kita sudah juga hamba baca cepat-cepat nah. Maka Jibril buat mari Mi'raj. Jibril pun mari Mi'raj. Dalam riwayat kata Mi'raj ni maknanya tangga. Tangga yang dibuat khas pada malam itu untuk naik ke langit. Maka Rasulullah naik ke langit melalui pintu di Masjidil Aqsa. Ulama kata di antara sebab Yahudi ingin merampas Masjidil Aqsa kerana dia percaya. Agama dia percaya pintu langit berada di situ. Kerana Rasulullah di situ baru naik. Dia tak boleh pergi kosi-kosi. Tengok bahaya ni boleh kali tembus. Meneraklah jawapannya. Sebab apa? Dalam cerita Isra' Mi'raj, langit ni ada pintu dia. Tak boleh bahaya kosi-kosi. Supaya surang ni lah. Misalnya hamba lorak sangat nak pakai nak kerja kau ni. Mana boleh dinding sembel lah hambanya. Kena cari ke pintu dia juga. Maka katanya Yahudi pintu langit situ. Kalau kita boleh menguasai Baitul Maqdis, kita boleh tahu apa dia tak tahu. Boleh kita ukah naik pintu langit ni. Kita orang Islam dok kata ngaruk cerita ni. Ngoya. Yahudi dok fikir lama dah. Dia kata apabila kita naik menguasai langit, bawah ni pais ya. Lah ni kita nak panjat ni gapo dia. Orang Yahudi tak percaya kok Nabi Muhammad. Cerita ni dia percaya. Dia tahu Nabi Muhammad kecek jujur. Kita umat dia duk kata Nabi Muhammad kecek tak berapa nak celak. Pelik sungguh kita. Orang kafir dengan Nabi Muhammad percaya pula kata, pelik satu masalah juga kita. Naiklah. Naik tingkat pertama jumpa Nabi ada, naik tingkat dua. Naik tingkat pertama apabila nak naik, Jibril bisalih, Assalamualaikum wahai penjaga langit yang pertama. Maka marilah seorang malaikat. Siapa dia tu? Dia kata, hamba ni Jibril. Pas siapa dia dengan demo ni? Hamba nampak ada seorang lagi. Ni nama dia Muhammad. Apa urusan dia mari sini? Allah Ta'ala suruh buka pintu langit, dia ada urusan malam ni. Jolo. Panggil anak buah dia 70,000 tarik pintu langit. 70,000 malaikat. Tahu tak besar malaikat besar mana? Ibu kaki dia sama besar dengan surang ni dah. Ibu kaki baru, tak kira nyepak dia lagi. Kalau nyepak rasa, kapu bayar ni kelecak paham mereka rasa. Nyepak dia tu kata. Nama ibu kaki dia sama besar dengan surang ni dah. Tak tahu. 70,000 tarik. Geruk terbuka pintu langit. Naiklah Rasulullah. Jumpa dengan Nabi Allah ada. Langit kedua minta izin kita juga. Siapa dia kata boleh hukah langit mudah-mudah? Siapa dia ada pengalaman boleh naik lagu tu? Batai tubuh dia, siapa dia? Ada manusia lebih mulia setara Nabi Muhammad. Dia ajak naik sampai perikat lagu tu. Kita kalau masuk istana pun jalan tak kenal orang dah. Hamba baru kelik istana. Tuanku buka pintu 7 lapis. Pintu pertama hak tu sesek, hak kedua hak rapat dengan dia, pintu peribadi dia buka. Kita suruh menengok jalan tak kenal orang. Minum air pakai cuba kat bawah kita berdua. Bisa telajak dah. Suruh bijak telajak dah. Lagu mana Rasulullah Ta'ala ajak sampai perikat lagu tu. Pengalaman dia. Sebab itulah macam pameran bagi Rasulullah. Apa kita pergi gelenyah kita tengok. Takut-takut hok pakai hok dia mari bawa tu, hok Rasulullah pakai malam tu lagu mana tak tahu. Kita masuk dalam istana. Jebak istana jadi Puspawangi. Tengok cerita Musa bernyanggut tu kan. Datuk Menteri nikah kahwin lagu tu. Lagu tu. Hok tu baru Musa berjanggut. Lagu mana? Perjalanan pakai hok naik 7 tala langit. Lagu mana? Ada orang lain ni kan lukis gambar capar apa dia apa semua ni. Gambar capar Rasulullah apa dia apa semua. Tu saja gambaran kita nak royak kata Rasulullah ni hok benda hok paling bawah sekali tak apa selipar dia. Hok tu pun kita tak boleh lawan dah. Rasulullah naik pada malam Isra' Mi'raj. Maka semua makhluk di bawah apa dia? Arah Allah Ta'ala Nabi Muhammad naik pada 7 petala langit.
Lepas pada tu Rasulullah naik kepada aras, naik kepada kursi, naik kepada sariqul akhlaq, naik kepada mustawa. 10 tingkat. Semua makhluk. Kau ada lagi di bawah. Satu tempat yang Rasulullah saja boleh sampai. Makhluk di bawah tahu. Sebab tu Burdah, sahibu Burdah Busiri kata, enta sahibul alami. Pada malam tu kamu tuai kepada alam. Semua di bawah tapak kaki. Pas rasa betul lagi kita. Rasa bisa lagi kita. Ni boleh bangun tahajud sekali gak besok pada Nabi Muhammad selalu. Rasa Nabi Muhammad tak ada gapo-gapo dia. Dia tak ada dah gapo dia. Oh, bongkak, sombong, lupa Muhammad Rasulullah. Kalau tak dengar cerita jadi lagu tu dah. Sebab tu penting sangat apa tradisi ulama ahli sunnah wal jamaah menceritakan cerita-cerita Nabi ni. Ni suruh jadi gini. Ni ada orang ni tak payah baca cerita maulud, tak usah baca goni, tak usah baca. Baca surat khabar, baca majalah, tengok TV. Lagu mana nak bisa Nabi Muhammad kalau tak dengar cerita lagu ni? Pas kita hak generasi hak faham meninggal dah. Hak generasi tak pernah dengar. Nyawak main ya Rasulullah ni. Tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar pun kadang-kadang ingat tak ingat. Rasa ambo masa muda lagi tak dengar. Pakcik ingat? Tak ingat pun. No, sedap dia. Hak kita hak dengar pun tak ingat. Hak tu penting cerita-cerita ni. Kita nampak macam hikayat penglipur lara ya. Tapi makna dia dalam. Sebab tu Al-Quran menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kalulah kisah ini tidak memberi faedah. Al-Quran ni benar tak ada faedah kau. Hampir kalau ada riwayat kata ayat 9,900, ada riwayat kata 7,000 macam-macam lah. 1,000 tu cerita saja. Kalau cerita ni tak ada faedah. Tuhan tak letak cerita dalam cerita Nabi Isa, cerita Ashabul Kahfi. Bukan kata cerita Nabi, cerita wali pun ada dalam. Cerita Ashabul Kahfi bukan Nabi ni. Siti Maryam bukan Nabi tu wali belakang. Cerita ni ada faedah juga. Ni tak usah dengar cerita. Nak semaya saja. Betul semaya tu molek. Jangan lah dengar juga. Kita kan beriman dengan Nabi, beriman dengan Al-Quran. Jangan duk fikir dengan akal kita. Ikut panduan dia. Apabila lagu tu naiklah Rasulullah. Naik terima semaya sudah-sudahlah. Ada riwayat kata, ni riwayat lah. Hamba tak tahu sahih kalau tidak sahih. Apabila Rasulullah nak ambil semaya maka Allah apabila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan bukan berada di langit. Kita ahli sunnah wal jamaah kata Allah Taala tidak bertempat. Kerana tempat itu semua makhluk Allah Taala. Sedangkan Allah Taala di zaman ketuhanan tidak ada sebagai sesuatu di sampingnya. Allahu wahdahu la syarikalah. Tuhan tunggal, tidak ada syirik kongsian sesuatu di sampingnya. Di zaman ketuhanan tidak wujud apa-apa. Kerana Tuhan tidak memerlukan apa-apa. Kerana kesempurnaannya yang sangat hebat, tidak memerlukan tempat dan apa-apa. Perlu kepada arah? Tidak perlu. Kata Tuhan duduk atas lah, Tuhan duduk begini lah. Tak ada. Nabi Muhammad ketika ambil semaya, ketika ambil sembahyang itu, dia berada di satu tempat dipanggil mustawa. Nabi Muhammad berada pada masa itu di mustawa. Tuhan bukan berada di mustawa. Supaya kita nak cerita, hamba tengok Liverpool lawan Arsenal, kedai kopi depan surau. Jadi hamba faham Liverpool Arsenal dok main bola sepak depan surau. Dok, hamba royak cerita. Hamba tengok dia dok main bola sepak depan surau. Kalau dia mau boleh tengok mesti dok main depan surau. Dok tak main depan surau. Dia dok main mana mau tahu yang main mana. Dia mau tengok lagu tu. Tengok dengan TV. Ada kaifiat yang panggil. Boleh ke kita tengok benda hak tak duduk sekali dengan kita? Boleh. Tu makhluk baru makhluk. Lagu mana pada malam tu Allah Ta'ala Nabi Muhammad tengok Allah Ta'ala tetapi tidak duduk dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Allah Ta'ala tidak bertempat. Tengok. Lagu mana? Tuhan buat satu kaifiat. Satu cara menyebabkan Nabi Muhammad. Maka apabila berjumpa maka Nabi Muhammad sebut. Hak ni kita sebut setiap kali semaya. Ingat cerita-cerita ni diabadikan dalam amalan-amalan dan wirid kita dalam sembahyang. Apabila Nabi Muhammad berjumpa, maka dia sebut satu ucapan hormat kepada Allah Ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyah segala penghormatan. Al-mubarakah keberkatan. At-thayyibah kebaikan. Tulillah milik Allah Ta'ala. Tuhan pun jawab selalu. Salam dia. Salam. Kalau kita salam kan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ta'ala kata, salam sejahtera ke atas kamu, wahai Nabi, dan keberkatan.
Oh tengok jawab salah. Nabi Muhammad ni Allah berjuruh sungguh. Tak lupa kok kita. Patut kita deh kalau dok kecek dengan YB ko Datuk Menteri. Saya tak cakap cuit. Tak si kecek dah ngorang, mau kecek ngorang besar sikit. Tak si kecek dah ngorang serba besar dah. Nah. Oh. Nabi Muhammad kecek dengan Tuhan. Apabila dia beri ucapan hormat dan Allah Ta'ala balas ucapan hormat dia teringat selalu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis solih. Sambung selalu. Supaya rahmat Tuhan tu bukan untuk dia saja. Assalamu alaina, mudah-mudahan salam itu juga kena kepada zuriat kami alaina wa ala ibadillahis solih, dan hamba-hamba yang soleh. Orang kapur bayar hak soleh boleh doa Nabi pada masa tu. Patut kita deh kecek dengan orang besar, kecek dengan Tuhan, tak ingat kat orang dah. Kita bangun tahajud doa kita ya, mana ingat doa kat umat kat kita. Lepas tu koyak nak jadi wali, duk nangis kat diri sendiri. Jauh bumi dengan langit nak jadi wali Tuhan. Duk doa tiap-tiap hari kita ya Allah ya Tuhan aku, hamba tak ada piti, hamba nak kenyang. Kawan ni kelepar dode. Tak minta doa Allah kesiannya, ya Allah ya Tuhan aku, dia sakit dia ke apa. Rasa rapat dengan Tuhan. Nyo tipu di setan daripada awal sampai akhir. Nak doa pun tak boleh dah kita. Tiba-tiba rasa rapat dengan Tuhan. Allahu Akbar. Dok menangis siang malam dok minta hidayah. Kawan ni tak semaya tak gapo dia. Oh dak rasa rapat. Dak rasa rapat hapusnya tipu setan. Tuh kalau Nabi Muhammad tak mari ajar kita. Perangai mari mana lagu tu? Ananiah ke aku rasa tak perlu Muhammad. Asal hamba kenyang. Orang lain lapar ikut dia depa. Manusia lah ni deh. Asal hamba yang berjuru. Allahu Rabbi. Hancurlah umat kalau mikir lagu tu. Nabi Muhammad dengan Allah Ta'ala dia teringat kita ni. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Hamba-hamba yang soleh. Patut dia kecek. Patut tak payah fikir orang lain dah deh. Ni, mungkin Nabi Muhammad dah doa semacam ke umat dah patut pas ketui lah peluang dia seorang ni. Tak. Perangai Nabi Muhammad berjuru sungguh. Nah, tak lepas kita. Tiba-tiba kita boleh agama sikit. Lupa Muhammad. Rasa bisa, rasa tak perlu kepada dia. Hamba semaya dah, tak perlu lagi ke dia. Quran nak lagi kau bertolong dengan dia. Hamba surga dah ke? Allah Rabbi, lupa Muhammad. Ya tak tahu Nabi Muhammad duduk mengejah pahala dia. Nabi Muhammad nak tolong syafaat ke dia. Buka mahkamah Tuhan. Siapa dia boleh buat kerja lagu tu? Boleh agama sikit, lupa Muhammad. Bapa tak dengar cerita. Duduk tengok cerita hok karut, hok tak tahu alik-alik jatuh tak menambah kita dengan Nabi Muhammad. Duk rasa rapat dengan Tuhan. Rapat ke apa dia yang tipu setan? Setan tepuk tangan. Oh, jadi kawan tu dia ingat rapat dengan Tuhan. Apabila lagu tu, apabila dijawab assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin, saling duk jawab lagu tu, maka malaikat 7 lapis. Ni dari riwayat ni. Hamba sebut dah ni riwayat sahaja. Dalam kitab-kitab sirah ada sebut, maka malaikat 7 kepala langit sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah cerita. Bila kita baca tiap-tiap kali nak semaya, dialog itu diulang-ulang. Macam cerita Isra' Mi'raj ni tiap-tiap kali semaya kita ayat cerita tu. Cuma kita tak faham lah asas siloh. Tak tahu alik-alik jatuh kita ni, tak tahu ke mana lah jawapan dia ni. Maka keliklah, sudah kecek lah, kecek pendek-pendek. Ambil lah semaya. Apabila ambil semaya, keliklah turun Mekah lalu. Mekah mai Baitul Maqdis, naik ke langit, turun gini. Macam 3 segi. Ada riwayat kata turun kau ni naik dengan buruk pula. Ada riwayat kata dok turun direct buruk gini. Macam-macam. Jadi perjalanan ini dengan ruh dan jasad ruh dengan jasad. Kalau dah dengan ruh, benda tu tak jadi hebat sangat. Ya ruh dengan jasad. Rasulullah ni pengalaman pada malam itu ruh dan jasad. Tak ada orang yang boleh lawan pengalaman ni. Bahkan macam-macam cerita dan pengalaman yang Rasulullah tak menceritakan pada malam itu. Hingga ke ayat Quran kata, pemandangan yang kami beritahu kepada kamu merupakan fitnah ujian bagi kamu. Fitnah bagaimana? Apabila Rasulullah kelik subuh tu, ayat cerita kepada kaum dia buat suka selok. Memang ujian betul cerita ni. Sebab tu lah ni orang nak dengar cerita Isra' Mi'raj, nak jadi cerita zaman Nabi juga. Nabi Muhammad balik ayat cerita Isra' Mi'raj. Hak berimeh jadi kafir.
Hok rimeh dah dengan Nabi Muhammad, pakak sokor kok Nabi Muhammad. Wah, selok dalam kitab tafsir kata. Weh Nabi Muhammad dulu demo nipu sikit-sikit ni parok benar nipu. Demo pergi masjid Al-Aqsa. Patut kelik pula sebelum iso. Oh, jadi Muhammad nipu kau hong. Selok gulinya. Hok rimeh nipis-nipis jadi kafir. Nak dengar cerita hebat ni, kalau email tipis-tipis. Alah ni kita dak dengar malam ni. Kalau email tipis-tipis, legak siapa cerita tu juga. Barang ni main tulo pula, main cerita pula. Setara Nabi Muhammad orang bakit lawak lagi cerita Isra Mi'raj. Pas kalau ambo yak cerita lah ke mana orang nampak? Ambo yak cerita. Ambo tak tahu lilip jatuh. Setara Nabi Muhammad, gulingnya orang. Dalam hadis kita tafsir kata, cuah pasir atas kepala. Oh, sambogo dewa habis guli bati. Oh, setara ni menipu. Nabi Muhammad orang cerita. Sahabat orang cerita kepada tabi'in, generasi tabi'in. Ada juga orang bakit lawak cerita Isra Mi'raj. Tabi'in orang cerita kepada tabi'in. Gitulah siapa seterusnya, siapa kita. Ada orang bakit lawak tu biasa ya. Biasa ya. Setara Nabi Muhammad kelik orang cerita. Hingga dalam Al-Quran kata pemandangan arainaka yang kami petunjukkan kepadamu. Pengalaman-pengalaman yang kamu alami pada malam itu merupakan ujian kepada kamu. Fitnah. Ngoyak cerita cari orang boleh percaya. Ada seorang lelaki sahabat Rasulullah. Orang kafir. Orang kafir pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, mu dengar kau tak cerita pagi ni? Gaya-gaya gepar kata, mu tengok di Mekah. Bukit Jabal Abi Kubais tu. Apa? Sayyidina Abu Bakar kata, saya demo lah Muhammad, dia mau kata dia tu baik sangat, dah gapo dia jujur sangat kata. Dengar tak cerita pagi tadi? Cerita gapo mu ni mari dok cerita dok cerita pelik-pelik sensasi pacerah, berita terkini pacerah mu ni kata. Dia dok mengaku dia pergi Palestin malam. Pas kelik pula sebelum subuh. Selok habis orang dok pakat sokong dia. Saya nak bakar mu kecek molek kata. Betul Muhammad kecek lagu tu kau? Dia semua. Tak percaya. Ni ambo saya ni baru dengar ni. Ni baru dengar ni telinga ambo bukti. Ambo baru kelik daripada orang dok sokong ke selok kata. Katanya Sayyidina Abu Bakar, kalau Muhammad orang cerita lagu tu, bukan kata dia pergi ke Palestin, kalau dia naik ke langit. Nabi Muhammad tak cerita lagi naik ke langit. Tengok Sayyidina Abu Bakar je sambung cerita. Kalau dia kata dia naik ke langit, wak mari pula. Ambo percaya kalau Muhammad wajak. Dia kata mu ni Abu Bakar. Percaya je ni taksub betul lagu tu. Tu. Kalau orang toh-toh gak ujian gak fitnah zaman-zaman akhir zaman macam-macam. Pakai gitu kita cerita dok main hotolot tu, dok main bukan guling bating tak tahu alik jatuh. Mari cerita sikit. Sudah jolo lah tak ada apa Sayyidina Abu Bakar petang pada tu pergi jumpa dengan Rasulullah perseorangnya. Kata ya Rasulullah, ambo ni percaya habis rindu denganmu ya Rasulullah. Ambo dengar cerita mu pagi tadi kata, mu kena gini. Hak tu ambo percaya. Cuma ya Rasul, beri kepada ambo satu tanda, satu dalil, satu tanda yang menunjukkan mu ni betul-betul nabi. Ambo percaya dah, tapi berilah satu tanda supaya ambo hati ambo rasa tu tak ada dah, tak berubah dah. Maka katanya Rasulullah, wahai Abu Bakar, mimpi kamu wahai Abu Bakar. Mimpi kamu wahai Abu Bakar. Saya nak berkata kecek Rasulullah. Ambo rasa penuh dah. Imai ambo pala dah rasa. Allah ketak dah ya Rasulullah. Rupanya Sayyidina Abu Bakar ni masa muda dia pernah bermimpi. Mimpi ini dia sembunyikan daripada semua orang. Iaitu dia pernah bermimpi dia akan bersaing dengan seorang nabi. Dia akan bermenantu ke seorang nabi. Tiba-tiba mimpi tu dia tak pernah cerita kepada siapa-siapa dia pun. Tiba-tiba Rasulullah teka, mimpi kamu ya Abu Bakar. Tak cukup lagi kau ya. Selok Abu Bakar. Kecek Rasulullah. Penuh dah hamba rasa. Tak boleh nak kecek dah. Cukup. Tak payah kecek dah. Tak payah tunjuk bukti lain dah. Pakai penuh dah. Selok Sayyidina Abu Bakar. Pas kita lagu mana? Kau hamba sendiri tak boleh nak beri bukti kepada wajib-wajib macam-macam. Lagu mana? Ujian lakon. Nak dengar cerita pelik sangat. Ni bukan cerita lampai ke apa dah. Hatu mak lampai apa semua. Tak apa tu tak beriman. Ni nak uji iman kita belakang. Kita kelik di rumah, kita pergi kedai kopi ada orang dok buat. Mana ceramah malam buat saja dah. Kita jolo ke betul. Gagak sama kocok dengan gelas. Gagak tak tahu balik. Nak dengar sangat cerita tu payah. Setara Nabi Muhammad kelik cerita dia mau bakit lawak lagi.
Ambo ni cerita tak tahu, komen dalam internet. Oh, cerita penglipu lara, cerita gapo dia. Tiap-tiap tahun lagu tu ni. Mesti ada orang yang tak suka cerita Nabi Muhammad ni. Nah, tutup sekatulah. Ni, bab semaya, bab kisah, tak boleh nak ui padai lah. Jadi dah seje dah. Makan nasi pula lepas ni. Jadi lah ni. Untuk majlis hari ni insya-Allah boleh pahala dah. Nyadai dah hamba rasa kenyai pahala ni. Jadilah. Kalau nak khotel sungguh baca halus sungguh sosok. Bukan cara lagu ni. Kena baca sebulan baru jolo sosok cerita lagu mana berlaku gini. Baru puas hati. Orang tua dulu baca. Tahun depan baca pula dulu. Tu ingat-ingat lagu tu. Jadi untuk malam ni hamba rasa cukup dah lah. Tu pun ambil masa lebih dah, minta maaf kepada mana pengerusi dia. Ambil masa lebih dan hamba haraplah hok kita duduk atas surah ni Allah Taala balas dengan penuh pahala Mudah-mudahan katanya nah hadis riwayat Imam At-Tabrani, ada satu hadis riwayat Imam At-Tabrani, katanya Nabi SAW, Nabi kata man ta'ala 'abdun qattun wala takhaffaf wala labisa sauban fi talabil ilmi illa ghufira lahu dhunubu haitsu yakhtu atabata darih. Katanya Nabi tidak pakai pakaian, pakai jubah, pakai kain pelekak, pakai kain kano, pakai jubah, pakai serban. Seseorang itu tujuan dia untuk mari mengaji ilmu, mari nadah, mari dengar, kecuali akan diampunkan dosa benda rumah dia. Jadi kita berharap kita lakuh benda rumah kita tak ada. Sebelum kita mari saat ni tak ada siapa suruh lagi. Lakuh benda rumah kita tu kan. Daun pitulah tak ada benda rumah hamba. Cik, jangan buat straight lagu tu. Ini jadi bahasa straight ni payah juga straight lagu tu. Benda rumah maknanya daun pitu tu lah. Lakoh tu go habis jatuh habis dosa kita dengan Tuhan ni banyak sangat. Tak sedok buah lah hamba orang bersih. Hamba tak ada dosa. Tak sedok buah bola dak buah. Jadi kita mari saat ni pun dosa dah habis. Jadi kita berharap Nabi Muhammad janji lagu tu buat sungguh. Berarti kita mari majlis ilmu ni tu hapung dosa kita mudah-mudahan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis menyebutkan kehebatan Nabi SAW yang semakin pudar kehebatan dan keindahan akhlak-akhlak Rasulullah ini di jiwa-jiwa orang mukmin sekarang bertambah subur dengan adanya majlis-majlis lagu ni. Kepada satu generasi timbul kepada satu generasi anak cucu, mudah-mudahan berterusai sampai hari kiamat. Memang hak tulah lagu tulah caranya Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas segala jasa orang yang buat majlis program ni. Tidak lain tidak bukan nak suruh redha Allah Ta'ala. Suruh nampak hebat Allah Ta'ala, nak suruh nampak hebat Nabi Muhammad, tak suruh nampak hebat orang lain. Ni dok kecil agama nak suruh nampak dia hebat. Ni terbalik kuat. Cerita-cerita ni semua cerita program biar naik Allah dengan Nabi Muhammad. Tak suruh naik orang lain Mungkin orang lain takut aku jadi kubek kok silap ada. Biar naik Allah dengan naik Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa orang yang kita sayang atas muka dunia. Allah Ta'ala beri kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kampung kita sejahtera, tak ada orang curi, tak ada orang main pergi kuda, itik, pergi serati, pergi bewok, pergi gapo dia. Hidup bahagia dunia akhirat, isteri-isteri semua taat belaka. Anak tino, anak jatuh jadi berjuruh belaka. Ngaji pandai-pandai, comel-comel, sihat walafiat, selamat daripada corona. Orang Islam Allah Ta'ala tolong. Maka dengan niat, semua niat-niat yang baik yang diniatkan oleh orang Islam, kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.